antara nyawa rakyat dan industri kasino. Baru-baru ini, rakyat dikejutkan dengan berita pekerja di 56 hotel di Pahang termasuk di Genting Highland telah menerima suntikan vaksin dos pertama. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin yang bertanggungjawab dalam program vaksin negara berkata, keputusan untuk memvaksinasi pekerja industri pelancongan lebih awal daripada kelompok berisiko lainnya dibuat oleh Pasukan Petugas Imunisasi COVID-19 CITF Pahang. Khairy berkata bahawa dia telah menulis surat kepada Kerajaan Negeri Pahang memandangkan senarai keutamaan yang ditetapkan tidak dipatuhi. Pihak CITF Bersekutuan hanya mengetahui tentang keputusan CITF negeri ini selepas mereka memulakan vaksinasi kepada kumpulan tersebut. Susulan daripada kejadian ini, saya telah menulis surat kepada Kerajaan Negeri Pahang pada 12 April 2021 bahawa keputusan untuk menyenaraikan kumpulan awal penerima vaksin adalah di bawah bidang selia JKJAV, Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Vaksin. Sehingga mana-mana kumpulan disenaraikan, keputusan senarai keutamaan terdahulu adalah terpakai, katanya dalam kenyataan media. Selain Pahang, Khairy juga menggambarkan bahawa beberapa negeri lain turut gagal mematuhi senarai keutamaan vaksin. Bagaimanapun, Khairy tetap tidak mendedahkan perinciannya. Keputusan mengenai siapa penerima fasa 1 program imunisasi COVID-19 kebangsaan perlu mengikuti garis panduan penetapan senarai barisan petugas hadapan yang diterbitkan JKJAV pada 1 Mac. Pelantikan vaksinasi selama tahap 1 dikendalikan oleh CITF negeri mengikuti senarai yang disiapkan di peringkat negeri. Namun ada beberapa negeri yang mendapat tanggapan bahawa mereka dapat mula memberikan vaksin kepada kelompok penerima lain setelah mereka memvaksinasi kumpulan pada tahap 1. Katanya, wah, rugilah pekerja lain termasuk penjawat awam yang tercicir dari segi keutamaan berbanding dengan pekerja kasino. Industri pelancongan merudum, tiada pelancong luar yang datang. Rakyat dikenakan perintah kawalan pergerakan PKP. Untuk ke daerah lain pun tidak boleh. Ini kan pula nak ke Genting Highland. Tetapi pekerja syarikat perjudian awal-awal lagi diberi keutamaan dan sudah menerima vaksin. Sementara itu, bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan tindakan kerajaan mengenakan PKP ke atas Selangor merupakan satu pengakuan bahawa kerajaan telah gagal menangani gelombang ketiga COVID-19. Menurutnya, ukuran kejayaan bagi kerajaan menangani wabak tersebut adalah apabila sistem kesihatan negara mampu mengatasi kadar penularan jangkitan yang pada akhirnya tidak membebankan fasiliti. Dalam pada itu, beliau mengingatkan agar usaha memerangi penularan COVID-19 mengambil kira sudut epidemiologi atau kajian tentang penyakit epidemik bukannya dipolitikkan seolah-olah kes pandemik boleh membawa maut itu paling kritikal di Selangor. Beliau menjelaskan kadar insiden kes pandemik di Malaysia bagi setiap 100,000 penduduk adalah sebanyak 116, tetapi Kelantan mencatatkan kadar kes tertinggi sebanyak 331, diikuti Sarawak 273, Kuala Lumpur 225 dan Selangor 159. Kuala Lumpur dalam kadar kes COVID-19 225 bebas daripada PKP tetapi Selangor dengan angka 159 dikenakan PKP. Tolonglah jangan politikkan perkara ini. Nyawa dan kehidupan sangat terjejas, kata Ketua Pasukan Petugas Menangani COVID-19 di Selangor STFC itu. Beliau berkata demikian dalam sidang media membincangkan tajuk pandemik dan vaksinasi, perlukah darurat di Hotel Tamu di Ibu Negara 5 Mei lalu. Turut menjadi panel ialah Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Selangor, Dr. Siti Mariam Mahmud, Ahli Parlimen Bandar Kuching dari DAP, Kelvin Yi Li Wen dan Dr. Madan Nair dari Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda. Pengerusi Jawatankuasa merayu penamatan proklamasi darurat, Khalid Abdul Samad berperanan sebagai moderator dalam sidang media tersebut. Untuk rekod, mulai 6 Mei, 6 daerah di Selangor iaitu Hulu Langat, Petaling, Gombak, Kelang, Kuala Langat dan Sepang diletakkan di bawah PKP sehingga 17 Mei. Sementara itu, 3 lagi daerah iaitu Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Hulu Selangor masih berkuat kuasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Mengulas lanjut, Zulkifli berkata, sejak Julai 2020, STFC yang dibentuk oleh Menteri Besar sangat sedar hal ini. Saya dalam penerangan kepada birokrat dan teknokrat juga mengingatkan Selangor perlukan strategi untuk menang. Jangan harap untuk dapatkan
Sifar, hanya pastikan fasiliti kesihatan dan barisan hadapan tidak terbeban. Kita perlu sentiasa imbangi antara nyawa dan kehidupan. Katanya lagi, setelah dikecam, barulah Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kerajaan bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bermula 7 hingga 20 Mei ini. Nampak tak? Perkara yang berkait dengan nyawa rakyat pun Kerajaan Perikatan Nasional mahu mempolitikkannya. Kononnya nak menggambarkan Kerajaan Pakatan Harapan Selangor gagal menangani pandemik COVID-19. Sampai wilayah persekutuan pun mereka terlepas pandang. Tiba-tiba Kerajaan Perikatan Nasional Pahang laju menyuntik pekerja kasino dan meninggalkan rakyat yang berisiko dengan jangkitan COVID-19 terpinga-pinga. Inikah kerajaan Melayu Islam yang begitu dibanggakan oleh pimpinan Perikatan Nasional, khususnya PAS? Jangan lupa, rakyat sentiasa memerhati.